Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanif Fahmi bin Muhammad Fuzi. Nombor matrik A19A0168. Saya dari kelas L1. Dan tajuk deskriptif yang saya pilih ialah persepsi. Okey. Persepsi. Maksud persepsi ialah suatu proses di mana seorang individu memilih, mengatur dan menafsirkan rangsangan menjadi gambaran dunia yang bermakna dan bersifat koheren. Persepsi dapat dijelaskan sebagai proses 3 tahap yang digunakan, iaitu dedahan, perhatian dan tafsiran untuk memberi makna atau mesej kepada rangsangan melalui 5 deria utama, iaitu bunyi, rasa, bau, sentuh dan penglihatan. Okay. Terdapat 3 tahap proses dalam persepsi. Yang pertama ialah dedahan. Okey, dedahan tu ialah terdapat 5 jenis deria, iaitu deria bau, deria bunyi, deria rasa, deria sentuh dan deria penglihatan. Okey, kita ambil satu contoh di mana kita sebagai seorang pengguna, sebelum membeli sesuatu barang, kita mesti membuat analisis ke atas barang tersebut. Oleh itu inilah yang dimaksudkan dengan proses dedahan, di mana kita menggunakan kelima-lima deria untuk menganalisis barang berikut, seperti melihat bentuknya dan menyentuh permukaannya. Tahap yang kedua dalam persepsi ialah perhatian. Perhatian ialah tindakan mengarahkan otak untuk memproses rangsangan tertentu, iaitu rangsangan deria dari proses dedahan. Okey, bawah proses perhatian ni ada 3 pecahan, iaitu selektif, boleh dibahagi dan terhad. Okey, yang pertama ialah selektif. Okey, maksud di sini ialah ingin memastikan pengguna memberi perhatian. Sebagai contoh yang kita tengok dalam sekarang iklan shampoo rambut. Dalam iklan tersebut mereka menggunakan Cristiano Ronaldo sebagai model untuk shampoo tersebut. Hal ini akan mengakibatkan pengguna lebih teruja ingin mengambil perhatian kerana mahu menjadi seperti model tersebut. Yang kedua ialah boleh dibahagi. Maksud di sini ialah perhatian pengguna itu boleh dibahagi. Sebagai contoh, dalam sebuah pasaraya mereka memasang lagu yang boleh memberikan ketenangan atau keselesaan kepada pengguna semasa membeli belah. Contoh lain seperti bau-bauan, macam kita pergi wayang, terdapat bau popcorn. Disebabkan bau popcorn ni, kita akan tertarik dan akan menyebabkan perhatian kita lebih teruja untuk pergi ke tempat tersebut. Okay, yang terakhir ialah terhad. Terhad ni merupakan perhatian dalam jangka yang pendek. Bagi contoh, ianya tidak fokus pada iklan, melainkan jika ianya menarik minat pengguna. Okay, tahap yang terakhir dalam persepsi ialah tafsiran. Okay, maksud tafsiran ialah pengguna memberi rangsangan dalam satu keadaan. Sebagai contoh, kita ambil produk minyak wangi yang terdapat 2 jenama dengan perisai yang sama. Selepas itu kita membuat ujian ke atas seorang pengguna untuk melihat sama ada dia memilih jenama yang mana lebih baik dan bagus. Okey, itulah yang dimaksudkan dengan tafsiran. Okey, di bawah tafsiran terdapat isyarat psikologi. Maksudnya ialah orang bertindak balas terhadap set rangsangan dan bukannya rangsangan individu. Okey, terbahagi kepada 3 di bawah syarat psikologi, iaitu prinsip penutupan, prinsip kesamaan dan prinsip asasana. Okey, seterusnya bias dalam tafsiran. Okey, maksud di sini ialah kempen periklanan dan pelancaran produk yang gagal kerana pengguna hanya melihat apa yang ingin dilihat. Okey, apa yang dimaksudkan dengan pengguna hanya melihat apa yang ingin dilihat? Okey, macam ni. Kita ambil satu contoh majlis pelancaran kasut. Apa yang menyebabkan ianya gagal ialah apa yang kita tengok sekarang, banyak syarikat yang mengeluarkan kasut tetapi tak banyak perbezaan antara kasut-kasut ini, macam dari segi reka bentuk dan rupa. Sebab kita tengok kebanyakannya kasut hampir sama. Okey, apa yang dimaksudkan dengan pengguna hanya melihat apa yang ingin dilihat ialah pengguna ingin melihat kelainan, iaitu keunikan tersendiri dalam suatu produk tersebut. Ada 2 cara untuk mengurangkan bias dalam tafsiran, iaitu yang pertama semiotik dan yang kedua hyperreality. Okey, yang pertama ialah semiotik. Okey, maksud semiotik di sini ialah seni atau sains yang memberi makna pada simbol. Okey, simbol boleh dibahagi kepada beberapa
Contohnya tanda, logo, kata dan grafik. Okey, sebagai contoh, telefon jenama Apple, yang mana mereka mempunyai perisian yang tersendiri yang tidak ada pada telefon yang lain. Okey, cara yang kedua ialah hyper reality. Maksudnya ialah amalan membuat nyata apa yang pada awalnya merupakan rangsangan. Okey, sebagai contoh, filem-filem animasi seperti Upin dan Ipin, untuk mengadaptasikan konsep hyper reality ini, mereka mengeluarkan watak Upin dan Ipin ini dalam bentuk yang nyata, iaitu dalam bentuk seperti patung dan sebagainya.